Bahagian B, soalan pertama. Lengkapkan proses pemikiran komputasional berdasarkan pernyataan yang diberi. Di sini kita boleh rujuk pada buku teks. Pelajaran 1.1 adalah proses pemikiran komputasional. Mula dengan masalah dipecahkan, kenal pasti corak yang sama, perkara tidak penting ditinggalkan, sediakan satu model penyelesaian masalah. Oleh itu, X adalah masalah dipecahkan. Y adalah kenal pasti corak yang sama. Z adalah sediakan satu model penyelesaian masalah. Soalan 2. Padankan P, Q, R dan S adalah teknik dalam pemikiran komputasional. Berdasarkan maklumat di atas, padankan teknik itu dengan menulis P, Q, R atau S pada petak jawapan yang disediakan. Saiful telah dipilih untuk mengelolakan sebuah majlis persalinan untuk gurunya. Dia telah menyenaraikan senarai persiapan majlis seperti tugasan, tentatif dan juga kumpulan yang terlibat. Saiful ingin buat satu majlis persalinan dan sekarang dia sudah senaraikan apa yang perlu disiapkan. Ada tugasan, tentatif dan kumpulan yang terlibat. Oleh itu, satu masalah besar jadi masalah yang kecil. Ini adalah leraian. Oleh itu, sini adalah S. Dania ingin menyelesaikan masalah soalan matematik berkaitan isi padu dan dia harus merujuk kepada beberapa formula untuk mendapatkan jawapan. Untuk soalan ini, Dania ingin menyelesaikan masalah menggunakan formula. Oleh itu, jawapan ini adalah pengikhlakan R. Haris seorang tukang masak yang berkaliber. Dia akan menggunakan bahan-bahan yang tertentu dan berkualiti sahaja dalam masakannya. Di sini, dia hanya akan menggunakan bahan tertentu dan berkualiti. Semua ini adalah penting untuk masakan. Oleh itu, teknik ini adalah teknik peniskalaan P. Jawapan adalah SRP. Nombor 3. Maklumat berikut berkaitan teknik asas yang digunakan dalam pemikiran komputasional. Tandakan betul bagi teknik pengecaman corak dan salah bagi teknik yang salah pada ruang jawapan yang disediakan. Terus sekarang kita tengok satu-satu. Pertama, teknik yang boleh dilakukan antara masalah-masalah berlainan atau antara bahagian kecil dalam masalah yang sama. Untuk contoh ini, dia ada yang tak sama, ada yang sama. Oleh itu, ini adalah betul untuk teknik pengecaman corak. Kedua, formula merupakan salah satu contoh model yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pengecaman corak tiada kaitan dengan formula. Oleh itu, nombor 2 adalah salah. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil atau output yang dikehendaki merupakan aspek penting yang tidak boleh ditinggalkan. Pengecaman corak tiada kaitan dengan apa yang penting, apa yang tidak penting. Oleh itu, ketiga ini adalah salah. Nombor 4, corak-corak tertentu dapat dikenal pasti setelah bahagian-bahagian kecil yang telah dipisahkan analisis. Ini bermaksud pengecaman corak adalah selepas teknik leraian. Oleh itu, nombor 4 ini adalah betul. Nombor 4, nyatakan X dan Y. Menggunakan teknik pengecaman corak berdasarkan corak dalam susunan nombor-nombor berikut. Nyatakan nilai yang sesuai untuk X dan Y. Sini dia ada bagi tahu corak adalah tambah 5 kemudian tolak 1. Oleh itu 11 tambah 5 ialah 16. 16 tolak 1 ialah 15. 15 tambah 5 ialah 20. 20 tolak 1 ialah 19. 19 tambah 5 ialah 24. Oleh itu sini adalah
tolak 1. Oleh itu, 24 tolak 1 ialah 23, ialah X. Dan Y tambah 5. 23 tambah 5. Y adalah 28. Nombor 5. Padankan nombor perduaan dengan jawapan yang diberikan. J, K, L dan M merupakan nombor perduaan. Berdasarkan maklumat di atas, padankan nombor perduaan itu dengan menulis J, K, L atau M pada petak jawapan yang disediakan. So, di sini adalah nombor perpuluhan dan J, K, L, M sini adalah nombor perduaan. Oleh itu, sekarang kita perlu menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan boleh menggunakan cara pembahagian berulang dengan nombor 2. 2, 1, 2, 0, 2, 1. Bagi 1. Sini sambung lagi. Bahagi dengan 2. 2, 5. 2, 0. Bagi 1. Bagi dengan 2. 2, 2, 2, 5. Bagi 0. Dan semua sama dengan cara ini sehingga habis. Masih sampai sini 2, 0. Bagi 1. Dan kita baca dari bawah ke atas. Oleh itu, jawapan ini adalah 1100111. Teruskan dengan 157 dan 171. Semua menggunakan cara yang sama. Sama juga, baca dari bawah, jawapan ini adalah 100111101. Sama juga, baca dari bawah ke atas, jawapan adalah 101101111 nombor perduaan. Oleh itu, jawapan 203 nombor perpuluhan adalah K. 157 nombor perpuluhan adalah L. Jawapan ini. Dan 171 adalah J. Nombor 6, A, B, C semua adalah menghitung hasil tolak nombor perduaan. Di sini, cikgu akan buat demo untuk cara penolakan pada nombor perduaan. Bahagian sini semua sama. Oleh itu, semua adalah sifat. 1 tolak 0, 1. 1 tolak 1, 0. Sini kita kena buat peminjaman ke sebelah kanan. Oleh itu, semasa peminjaman, 1 pinjam ke sebelah kanan itu akan jadi 2. Kerana 2 kuasa 1 sama dengan 2. Dan sekarang saya nak pinjam 1 ke sebelah kanan. Sini akan jadi 1. Sini akan jadi 2. Kerana 2 kuasa 1 sama dengan 2. Dan di sini 2 tolak 1 akan sama dengan 1. 1 tolak 1, 0. Kosong di sini. Oleh itu, sini kita hanya perlu tulis 1010000. Ini adalah jawapan. Teruskan dengan soalan ini.
1 tolak 1 akan sama dengan 1. Dan di sini ada banyak kosong di sini. Sama macam tadi, kita buat peminjaman. 1 pinjam ke sebelah kanan, sini akan jadi 2. Pinjam ke sebelah akan jadi 2, sini akan jadi 1. Oleh itu, sebenarnya sangat senang, sini akan jadi 1, 1, 1, 1, 2. So, 2 tolak 1 ialah 1. 1 tolak 1, kosong. 1 tolak kosong, 1. 1 tolak kosong, 1. Di sini akan jadi 1 tolak 1 ialah kosong. Ini ialah kosong. Oleh itu, jawapan akhir ialah 1, 1, 0, 1, 1. Teruskan dengan soalan 3, 6C. Sama juga macam tadi. Sini akan jadi sifar. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Sini jadi 1. Dan sini jadi 2. 2 tolak 1, 1. 1 tolak 1, kosong. 1 tolak 1, kosong. 1 tolak 1, kosong. 1 tolak kosong di sini, 1. Dan sini kosong, tak payah tulis. Jawapan adalah 1, 0, 0, 0, 1. Teruskan dengan nombor 7. Hasil tambah bagi dua nombor perduaan ialah apa? Cikgu akan buat demo di sini macam mana buat penambahan nombor perduaan. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 akan jadi 10. 1 tambah 1 akan jadi 10. 1 tambah 1, 10. 1 tambah 1, 1, 0. Oleh itu, ini adalah jawapan akhir. Nombor 8. Padankan atribut image digital berikut dengan unit ukuran dengan tepat. Sini ada resolusi, dimensi, dan kedalaman bit warna. Dan di sini kita boleh terus rujuk pada buku teks. Bahagian sini ada resolusi. Bahagian sini adalah dimensi. Bahagian sini adalah kedalaman bit warna. Semua ada bersama dengan unit dia. Oleh itu, resolusi adalah C, merujuk pada bilangan piksel. Dimensi adalah A, ukuran panjang dan lebar image. Kedalaman bit warna adalah B, bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menandakan warna tertentu. Nombor 9. Raja di bawah menunjukkan paparan image sebuah gambar yang terdapat pada sebuah televisyen. Nyatakan dimensi bagi paparan image. Anda boleh rujuk pada buku teks. Di sini ada terangkan cara menulis dimensi sebuah image. Bilangan piksel panjang darab dengan bilangan piksel lebar. Oleh itu, dimensi image akan jadi 256 piksel darab 144 piksel. Dimensi paparan monitor akan jadi 1300 piksel darab 800 piksel. Nyatakan 4 warna tersebut berdasarkan jadual 1 di bawah. Image ini mengandungi 4 warna. Ini adalah image yang kelabu. 4 warna adalah seperti ini dalam jadual 2.9. Ada putih, ada kelabu cerah dan hitam. Nombor 11. Pilih dan tandakan benar bagi perubahan yang betul dan palsu bagi yang salah pada petak yang disediakan. Soalan ini lebih kurang sama dengan bahagian A. Image yang mempunyai resolusi 300 dpi dikurangkan resolusinya kepada 100 dpi. Apa perubahan yang berlaku semasa resolusi dikurangkan? Jumlah warna tidak berubah. Yang ini mesti
Betul, kerana jumlah warna tiada kaitan dengan resolusi. Kualiti imej semakin rendah, betul. Ketajaman imej semakin berkurangan, betul. Kerana tengok ini 300 ppi lebih terang. Saiz file imej tidak berubah, betul. So, semua betul. Nombor 12. Padankan kualiti audio digital berikut dengan gambar yang sesuai dengan menulis D, E, F atau G pada ruangan yang disediakan. Kualiti audio digital juga ditentukan oleh kedalaman bit. Kedalaman bit ialah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Bit per sampel, BPS. Oleh itu, di sini boleh nampak kedalaman bit dan kualiti audio digital untuk yang berlainan bit di sini. Oleh itu, di sini kita boleh dapati jawapan untuk gambar 1 adalah audio 2 bit. Image 2 adalah audio 4 bit. Image 3 mewakili audio 1 bit. Nombor 13. Maklumat berikut adalah tentang format file audio. Q adalah MIDI, R adalah WAV, S adalah MP3. Kita boleh rujuk kepada buku teks. Bahagian sini adalah WAV. Bahagian sini ada MP3, ada MIDI. Oleh itu, kita boleh tahu digunakan untuk menyimpan audio digital yang dirakam dengan kualiti yang tinggi. Oleh itu, yang tinggi sudah pasti adalah R, WAV. Kedua, memanfaatkan data audio dengan membuang data yang dianggap tidak boleh didengar atau tidak kritikal untuk pendengaran. Yang ini adalah S. Perbezaan WAV dengan MP3 paling besar adalah WAV tidak boleh dimanfaatkan dan MP3 boleh dimanfaatkan. Untuk terakhir, format merekod dan mengawal nota bagi setiap peralatan muzik. Yang ini adalah MIDI Q. Nombor 14. Boleh terus rujuk pada buku teks. Kadar kedalaman bit audio adalah kadar sampel dalam hertz darab dengan kedalaman bit dalam unit bit dan darab dengan saluran. Saluran ada mono, ada stereo. Nombor 15. Apakah kadar kedalaman bit file audio 16 bit dan bernilai 35,600 Hz yang berjenis stereo? 35600 darab 16 darab stereo bermaksud 2. Tekan kalkulator dan anda akan dapat jawapan. Jawapan adalah 1139200. Unit adalah BPS. Nombor 16. Kira saiz file audio. Merujuk kepada buku teks, saiz file audio boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. Kadar sampel dalam hertz darab dengan kedalaman bit dalam unit byte, darab dengan bilangan saluran, darab dengan durasi dalam saat. Saiz file audio boleh kira seperti ini. Dalam hertz, oleh itu 245 kilo jadi 000. Darab bit dalam byte, oleh itu di sini sudah kira 3 byte. Saluran adalah stereo bermaksud 2 dan 19 minit perlu jadikan saat. Oleh itu darab dengan 60. Oleh itu di sini kita tekan kalkulator. Ini adalah jawapan dalam byte. Untuk jadikan kilobyte, kita mesti bahagi dengan 1024. Dan inilah adalah jawapan saya.
163523.44. 7 jadi kan sebelah tambah 1. Oleh itu 3 jadi 4. Nombor 17. Berikut adalah simbol-simbol dalam carta alel. Tandakan betul bagi simbol dengan maksud yang betul dan salah bagi yang salah. Pertama, adakah dia proses? Bukan. Ini adalah simbol input-output. Oleh itu adalah salah. Kedua, adakah ini pilihan? Ya, ini pilihan. Ya atau tidak. Ini untuk pilihan. Oleh itu, ini adalah betul. Yang ini bentuk bulatan adalah penyambung. Betul. Okey, oleh itu, sini adalah salah. Betul, betul. Nombor 18. Raja 2 berikut merupakan carta alel bagi menentukan status politik untuk setiap buah 5. Berdasarkan Raja 2, nyatakan jenis struktur kawalan pilihan yang digunakan. Apakah jenis struktur kawalan pilihan ini? Sini ada ya, ada tidak. Bermaksud, struktur kawalan ini ada 2 pilihan. Oleh itu, ini adalah struktur kawalan dui pilihan. Dui bermaksud 2. Berikan 2 struktur kawalan pilihan yang lain selain A. Oleh itu, tadi punya ada 2 pilihan. Bermaksud, 2 yang lain ada 1 pilihan dan banyak pilihan. Oleh itu, jawapan adalah struktur kawalan pilihan tunggal dan struktur kawalan pelbagai pilihan. Nombor 19. Nyatakan jawapan beserta nombor soalan yang diberikan. Berdasarkan Pseudocode pada Raja 3, apakah output yang dihasilkan apabila markah yang dimaksudkan adalah seperti berikut. A. Markah yang dimaksudkan adalah 69. So, mengikut Pseudocode ini, jika markah lebih 39 akan cetak lulus. Jika tidak, akan cetak gagal. 69 lebih daripada 39. Oleh itu, 69 adalah lulus. 29 kurang daripada 39 bermaksud di sini cetak gagal. 29 adalah gagal. 20. A, B, C, D, E, F adalah langkah menghasilkan pseudocode dan carta alel bagi sesuatu algoritma yang tidak mengikuti urutan. Susun langkah menghasilkan pseudocode dan carta alel bagi sesuatu algoritma itu mengikut urutan yang betul. Di sini, langkah 1 adalah D. Kita tengok. D ialah apa? Mengenal pasti masalah. Dan langkah 2 patut ialah apa? Okay, kita tengok di sini, paling sesuai adalah menentukan data yang perlu digunakan. Lepas tu, langkah 3 ialah F. Menentukan proses atau tugas yang perlu dilaksanakan. Lepas tu, langkah 4 adalah B. Menentukan output yang diingini. Barulah langkah 5 E. Mereka bentuk algoritma. Langkah 6 C. Menulis pseudocode dan melukis carta alel.